Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara perkara yang saya berfikir banyak kali tentang pidato Ustaz Nu'man Ali Khan semalam tentang hujung ucapan beliau itu yang menyebabkan saya berfikir banyak kali lah mengenai keperluan kepada satu kajian. Wallahualam mungkin dah ada kajian, tetapi rasa setakat ni saya belum jumpa. Kalau kawan-kawan ada jumpa, beritahu keperluan kepada kajian tentang tepatnya penurunan kisah-kisah Al-Quran dengan suasana Nabi SAW. Bagaimana setiap kisah yang diturunkan itu ala mukthin wa Qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'alan nasi ala mukthin. Setiap kisah yang turun kepada Nabi SAW adalah kisah yang sesuai dengan lokasi Nabi berada, sesuai dengan situasi Nabi berada, sesuai dengan psikologi Nabi. Maknanya tak ada satu cerita yang turun kepada Nabi ini yang bersifat tak ada kena-mengena dan tak relevan dengan keadaan Nabi SAW. Ini penting supaya kita akan nampak konteks kisah itu dipaparkan kepada Nabi. Sebagai contoh, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut oleh Ustaz Nu'man semalam. Kisah Nabi Ibrahim nyaris menyembelih anaknya. We must put this ayah into context. Kita kena faham apa suasana yang menyebabkan surah As-Saffat diturunkan. Apa keadaan kaum muslimun pada waktu itu? Apa realiti keadaan para sahabat Nabi waktu itu yang menyebabkan turunnya kisah Nabi Ibrahim taat kepada perintah Tuhannya, termasuk diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kan? Jadi sudah pasti ahsana tafsiran, kata Quran, keadaan waktu itu paling sesuai ceritanya adalah cerita Nabi Ibrahim nyaris menyembelih anaknya. Jadi apa situasi itu? Apa situasi itu? Apa sirahnya? Jadi ini menarik untuk dikaji. Contoh lain, kalau dalam konteks cerita Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa memang banyak dalam Quran, bahkan banyak babak yang kelihatan berulang pun. Tetapi rahsia perbezaan setiap babak kita akan tahu jika kita memahami konteks ataupun sirah di sebalik surah yang memaparkan babak Nabi Musa alaihissalam. Dalam bahasa lain mungkin asbabun nuzul, tapi kalau dalam bahasa Syed Qutb rahimahullah, ia disebut al-khalfiyatut tarikhiyah, latar belakang sejarah mempengaruhi kisah mana yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah ini yang bersifat dengan hakim sangat mengambil berat tentang bukan sekadar kebenaran yang nak diturunkan, tetapi sejauh mana kebenaran itu berkesan kepada penerima Al-Quran waktu itu. Ini bukti penting kepada pembaca Quran. Quran, setiap perkataannya dan kisahnya sangat sesuai dengan keadaan manusia dahulu kala, sehingga kisah-kisah itu tidak pernah dirasai bosannya. Kisah-kisah itu telah mengubah orang-orang terdahulu. Jadi bagaimana kisah yang sama boleh mengubah diri kita sendiri? Soalnya, macam mana nak tahu sirah di sebalik kisah-kisah Nabi-Nabi ini? Apa sirah Nabi yang menyebabkan kisah ini terpilih untuk masuk? Contoh ya, ada sebab kisah Nabi Yusuf turun selengkapnya daripada berada dalam telaga dan menjadi penguasa, dengan sirah Nabi yang semakin menghampiri kepada dikeluarkan dan dihalau oleh saudara-saudaranya daripada bumi Makkah. Mesti ada khalfiyah tarikhiyah, mesti ada asbabun nuzul, mesti ada dia punya backdrop yang menyebabkan kisah itu terpilih. Dan kata Dr. Fadhal Hasan Abbas, kalau anda baca Qasas Qur'aninya pun, dia menyusun cerita-cerita Nabi ini menurut surah mana turun dulu pada Nabi dan surah mana turun kemudian. Ini menarik, kajian Syekh Dr. Fadhal Hasan Abbas ini menarik kerana dia menunjukkan adanya unsur tadarruj, iaitu unsur perlahan-lahan, unsur bersantun, unsur mula-mula Allah mulakan dengan ringkas cerita tentang Nabi. Contohnya cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad. Dr. Fadhal Hasan Abbas ada menyebut tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam bermula dengan ringkas. Di peringkat awal cerita itu diperkenalkan dan dibacakan kepada Quraisy. Kerana barangkali mereka mereka pernah dengar cerita Nabi Nuh, lalu mereka diperkenalkan sekali lagi dengan cerita Nabi Nuh dengan sekali sepintah lalu sahaja, kan?
Tetapi kemudian dari tahun ke tahun Nabi berdakwah di Mekah, cerita Nabi Nuh makin detail dan membabitkan lebih banyak babak. Makin detail dan makin banyak babak ni bukan saja-saja daripada Allah. Ia adalah sesuai dengan tabiat dan karanah Quraisy pada waktu itu. Contoh, ketika mereka mula memaki Nabi dan mencemoh Nabi dengan menyebut perkataan gila, maka cerita yang diturunkan kepada Nabi adalah Nabi Nuh dituduh gila. Subhanallah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam disebut kepadanya oleh kaumnya yang kami pemimpin tidak akan mengikuti kamu kerana aradhiluna badiyar ra'yu, kerana kamu ini dikelilingi oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang pengikut-pengikutnya memang orang yang memang gelandangan. Jadi cerita itu turun ya bersesuaian dengan keadaan Nabi yang memang kafir Quraisy tidak mahu memihak kepada perjuangan Nabi kerana Nabi pengikutnya majoriti miskin. Subhanallah. Jadi munasabah ni bukan sekadar pada ayat-ayat sebelum, surah-surah sebelum. Munasabah ini juga muncul dalam bentuk munasabah surah dengan sirah. Jadi dalam hal ini penting untuk kita mengangkat fakta sirah Nabi, mengangkat kedudukan kepentingan ilmu sirah kerana ia termasuk dalam pembelajaran Al-Quran itu sendiri. Khususnya kalau kita banyak baca Tafhimul Quran karya Maududi lah, di mana beliau akan memulakan setiap surah itu dengan menghuraikan khalfiyah tarikhiyah, suasana menyebabkan surah itu turun. Kadang-kadang tak ada riwayat khusus yang sahih menyebut tentang sirah di sebalik surah itu turun, ataupun riwayat yang menunjukkan sahabat nampak surah itu diturunkan. Tetapi kita boleh tahu ini apa yang Maududi perjuangkanlah rahimahullah, di mana kita boleh tahu sirah yang menyebabkan babak-babak itu terpilih, kisah itu terpilih. Kenapa dalam suratul An'am Allah sebut nama Azar, tetapi di tempat lain Allah tak sebut nama Azar, ayah ataupun ayah saudara Nabi Ibrahim AS? Kerana di awal-awal surah itu ada membentangkan konteks, ataupun di penghujung-penghujung surah ada diterangkan konteks ataupun sirah. Sebab tak ada surah di mana hanya menerangkan cerita Nabi terdahulu tanpa dimasukkan cerita Nabi SAW. Jadi setiap kali cerita Nabi terdahulu dipaparkan, maka akan diterangkan cerita Nabi SAW, keadaan Nabi SAW ya. Sebagai contoh cerita Al-Kahfi ya. Cerita Al-Kahfi ada banyak cerita tentang hijrah. Ya, pemuda berhijrah, Musa berhijrah bermusafir, Zulkarnain berjalan dengan jauh untuk menyebarkan keadilan. Kerana ketika surah ini diturunkan, kalau kita baca penghujung suratul Kahf, memang ada banyak cerita dan isyarat daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk bersiap sedia dengan perintah meninggalkan bumi Makkah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ada baiknya kita menyahut dan menyambut dapatan daripada Ustaz Nu'man ini supaya dijelmakan dalam bentuk kajian yang lebih mendalam ya. Kita memerlukan bentuk penulisan kisah-kisah Al-Quran yang bukan sekadar memberitahu cerita Nabi-Nabi terdahulu, tetapi menyebabkan kita rasa sayang kepada Nabi SAW. Macam mana cerita-cerita Nabi ini menyebabkan kita suka kepada ilmu sirah Nabi SAW. Terima kasih. Assalamualaikum.